Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar. Nanti awak tak dengar Ustaz. Kenapa Okey. Minta maaf Okay, saya. dah. Sekarang dah dengar. Baik. Ya, terlupa tadi mute. Minta maaf. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah nanti. Alhamdulillah. Ini anti awak tak sedia jadi tak boleh buka gambar. So, ada orang kerja. Okey, insya-Allah. Mungkin minggu depan insya-Allah. InsyaAllah barakallahu fikum. Boleh forward pada kawan daripada grup lain. Boleh insya-Allah. Boleh Ramai sangat. Ini boleh. Okey. InsyaAllah boleh. Ke penuh? Boleh tanya pada admin. Macam mana admin? Boleh Ustaz, fadhal Ustaz. Boleh. Boleh. Nantilah minggu boleh. depan lah. Minggu ni tak boleh kot. Diorang tak bersedia. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih nanti semua. Kawan nanti belajar bahasa Arab ikut Zoom. Ya, Alhamdulillah. Jadi kami walaupun COVID, kelas teruskan juga daripada dululah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Macam mana admin, kita boleh mula insyaAllah? Okay. Boleh Ustaz, fadhal Ustaz. Insya-Allah. Anti-anti terima kasih semua yang hadir dan juga pada ini. Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan kurniaannya dan dengan nikmat dan taufik hidayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat adakan majlis ilmu kita pada petang ini dengan anjuran daripada Akademi Tadabbur Malaysia. Dan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz PU Yusuf Arba'in di atas jemputan kepada ana, dan terima kasih kepada hadirin sekalian kerana sudi hadir dan dalam majlis ilmu. Dan insya-Allah majlis tadabbur kita pada majlis tadabbur kita berkaitan dengan mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran akan diadakan pada tiap-tiap hari Selasa pukul 3 petang insya-Allah. Jadi ada yang menggunakan link yang sama. Insya-Allah kita akan adakan majlis ini secara berterusan dan tajuknya panjang, agak panjang, jadi kita jadikan beberapa siri insya-Allah. Cuma terima kasih kepada Tuan Haji Ustaz P. Yusuf kerana menyediakan nota, kerana sejujurnya nota ini beliau telah bertugas lumus untuk menyediakan nota, dan nota yang asalnya dalam bahasa Arab itu sahaja yang mampu anda sediakan insya-Allah. Tajuk seperti mana yang kita nampak pada tajuk. Tajuknya mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Quran. Jadi tajuk kita sebenarnya berkaitan dengan ilmu tadabbur. Berkaitan dengan ilmu tadabbur yang merupakan sebahagian daripada ilmu tafsir, dan sebagian ulama mengatakan ilmu tadabbur itu merupakan pecahan yang mencipta suatu ilmu yang tersendiri. Tafsir adalah memberikan makna yang terkandung dalam memaknakan kalimah-kalimah yang terkandung dalam kalamullah. Manakala tadabbur lebih daripada itu, iaitu cuba mencari sesuatu yang difahami daripada ayat tersebut namun tidak disebutkan secara harfiahnya dalam Al-Quranul Karim. Dan pelbagai makna tadabbur. Cuma
tafsir, kalau nak namakan sebagai tafsir atau kita namakan sebagai tadabbur, tidak ada masalah kerana kedua-duanya kita akan sentuh. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa yang berkaitan dengannya, kedua-dua perkara ini akan kita sentuh dalam kelas kita. Cuma kita hanya sentuh pada satu tajuk yang spesifik, iaitu bagaimana kita mengenali Rasulullah SAW melalui Al-Quran. Al-Quran sendiri telah memperkenalkan Rasulullah SAW kepada kita. Dalam semua perkara kita perlu rujuk pada Quran. Selepas kita rujuk pada Quran, kita cari sumber ilmu daripada sunnah Nabi SAW. Jadi Quran dan sunnah sentiasa menjadi keutamaan dalam semua bab. Selepas itu kita, cara manhajnya hendaklah kita mencari ilmu dan mengenali suatu fakta ilmu agama itu melalui pandangan sahabat, kemudian tabi'in, tabi'in, sehinggalah kita lihat kepada pandangan-pandangan ulama, sehinggalah sampai pada bab keluarnya ilmu tadabbur, baru kita mampu bertadabbur. Oleh itu, sebagai proses yang awal untuk membincangkan tentang pribadi Nabi SAW, membincangkan tentang kedudukan Nabi SAW, hendaklah kita pertama sekali merujuk kepada kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah kedudukan yang sebenar. Kedudukan di dunia ini, ada orang di dunia ini yang dimuliakan, ada yang dihina, ada dipandang dengan pandangan yang tinggi. Namun kedudukan sebenar bukanlah pada pandangan manusia. Manusia itu mungkin tersilap dalam memberikan suatu pandangan. Kadang-kadang ada manusia yang diangkat kedudukannya melebihi kedudukan Nabi, dipuji dan dipuja. Hakikatnya di sisi Allah dia tidak begitu. Jadi yang kita nak bincangkan tentang Rasulullah SAW, kita lihat apakah kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan Rasulullah SAW. Sebab itu kalau kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran, dalam batang di tubuh Nabi SAW tidak ada satu anggota pun yang terlepas daripada pujian Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kita akan bacakan makna selawat, bahawa Allah dan malaikat berselawat adalah puji-pujian Allah Subhanahu Taala kepada rasul-rasul, juga puji-pujian malaikat kepada Nabi SAW. Kalau lihat kepada anggota tubuh Nabi SAW, semua sekali Allah puji. Kalau kita lihat kepada hati Nabi dan pribadi Nabi, akhlak perbuatan Nabi, Allah puji. Isi kandungan dalam hati Nabi, Allah puji. Apa yang Nabi fikirkan, Allah puji. Bila kita nampak begini, maka kita tahu bahawa Nabi SAW merupakan qudwah hasanah seperti mana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, Al-Quranul Karim. Allah sebut satu pujian yang paling besar pada Nabi SAW. Allah sebut, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu berada di atas akhlak yang paling mulia. Ketika ada orang datang kutuk Nabi SAW, Allah nafikan segala tuduhan tersebut. Allah nafikan Nabi bukan seorang yang gila, Nabi bukan seorang yang sesat, malah Nabi seorang yang berada di akhlak yang mulia. Ketika ada orang mengatakan bahawa Nabi sesat, Allah jawab, Allah kata, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Orang yang bersama kamu, orang yang bercakap dengan kamu sekarang bukan seorang yang sesat, bukan seorang yang terleka dengan hawa, yang tertipu. Ketika ada orang mengatakan bahawa Nabi SAW bercakap sesuatu yang tidak benar, Allah pertahankan Nabi SAW. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Semua itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tatkala ada orang yang cuba menuduh isi hati Nabi SAW, Allah kata, ma kadzabal fuad wa ma ra'a. Tatkala ada orang cuba mengatakan bahawa mungkin mata Nabi ini cuba melihat suatu perkara lebih dari keperluan, Allah datangkan pujian pada Nabi, ma zaghal basar wa ma tagha. Mata Nabi tak pernah pandang lebih daripada apa diperlukan, seperti mana dibincangkan dalam ayat-ayat yang akan kita syarahkan nanti insya-Allah. Jadi kita akan lihat bahawa semua anggota Nabi, lidah Nabi, akal Nabi SAW, perkataan-perkataan Nabi, isi kandungan hati Nabi SAW, semua sekali
dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Dan Nabi lah manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada kita untuk membimbing kita. Kerana di dunia ini kita takkan mampu untuk hidup dengan lurus kecuali dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan sunnatullah. Sejak daripada Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Nabi Adam alaihissalam, ini Allah telah memberikan suatu formula, satu nasihat, satu perintah yang takkan berubah sampai ke akhir zaman. Tatkala Allah turunkan Nabi Adam dan juga Hawa, Allah kata qala bita minha jami'a. Wahai Adam dan Hawa, kamu berdua turun. Turun bersama dengan iblis semua, turun ke bumi. Perintah Allah. Ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian daripada kamu dengan sebahagian yang lain akan bermusuh, iaitu dengan syaitan. Takkan kita sampai hari kiamat nak berbaik dengan syaitan. Allah dah tetapkan sejak pada awal kita ni hidup kita di bumi pertama. Yang kedua, kita akan bermusuh dengan syaitan. Permusuhan itu selama-lamanya. Dan macam mana nak selamat? Allah kata fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan aku akan turunkan kepada kamu petunjuk-petunjuk. Barang siapa yang ikut petunjuk tersebut, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka dalam kehidupannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Dan barang siapa yang tak mau dan tak nak atau berpaling daripada peringatanku, maka dia akan dapat kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan kumpulkan dia di padang mahsyar dalam keadaan dia buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Mereka bertanya, ya Allah, ya Tuhanku. Dia bertanya, iaitu orang yang buta di mahsyar, kenapa kamu letakkan kami di padang mahsyar dalam keadaan kami buta? Wa qad kuntu basira. Dulu aku ni orang yang nampak lihat, aku orang yang celik. Qala kadzalika. Allah kata begitulah. Atatka ayatuna. Dulu kami sampaikan ayat-ayat kami, fanasitaha. Kamu buat-buat tak dengar. Kamu tak nak, fanasitaha. Kamu lupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini kami akan lupakan kamu. Jadi atas dasar ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ayat Al-Quranul Karim. Allah dah berikan peringatan. Allah turunkan Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan sifat-sifatnya. Maka hendaklah kita mengenali Nabi SAW melalui petunjuk Al-Quranul Karim. Dan daripada situlah kita akan, dengan mengenali Nabi, lebih kenal Nabi, kita akan lebih sayang, lebih cinta. Dan makin kita kenal Nabi dengan ilmu, maka akan bertambah iman. Bila bertambah iman, maka bertambahlah cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi insya-Allah itu sebagai mukadimah kepada tajuk kita pada hari ini. Kita akan bincangkan pada siri pertama, di mana nota di depan tuan-tuan dan puan, akan disebutkan nanti ada 10 sifat yang Quran sebutkan. Dalam tajuk pertama kita berkaitan dengan sifat-sifat dan ciri-ciri, sifat-sifat dan ciri keistimewaan Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Ada 10 sifat utama yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang merupakan tajuk pertama yang kita bincangkan dalam kuliah kita atau dalam kelas kita, insya-Allah. Dan mungkin kita mengambil masa sebanyak 5 siri ataupun 6 siri, mungkin 5 atau 6 siri untuk menghabiskan tajuk pertama, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat dan ciri keistimewaan Nabi SAW yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ciri pertama, ciri keistimewaan Nabi yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi disebutkan dengan sifat al-ubudiyah. Kita merujuk pada nota yang dipaparkan, al-ubudiyah, iaitu Nabi mempunyai sifat penghambaan yang sebenar-benarnya. Itulah dia kedudukan yang paling mulia yang mampu dicapai oleh manusia. Orang yang beriman, orang yang alim dengan al-arif billah, yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengetahui bahawa kedudukan level yang paling tinggi boleh dicapai oleh manusia adalah level penghambaan kepada Allah. Paling tinggi dia jadi hamba Allah.
Jadi kita kat dunia ni takkan lebih pada level tersebut. Cuma hamba yang bagaimana yang kita nak bincangkan. Sifat ubudiyah itu ada dua. Kita semua hamba Allah. Namun hamba Allah ada dua. Hamba Allah jenis yang pertama ialah hamba Allah secara terpaksa. Itu menjadi hamba Allah dalam hukum qada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua manusia yang berada di atas muka bumi ini terpaksa jadi hamba Allah. Dan semua sekali akan tunduk pada hukum qada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesihatan pada kita, Allah yang memberikan penyakit pada kita, Allah yang memberikan kemuliaan pada kita, Allah yang menghinakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala segala-galanya. Dan ini adalah qada dan qadar. Tidak ada satu makhluk di atas muka bumi ini sekalipun kecuali tunduk dan patuh kepada qada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ubudiyah yang jenis pertama ini wujud pada semua makhluk. Namun bukan ini ubudiyah yang Allah puji seseorang. Semua orang jadi hamba Allah. Semua orang tunduk pada hukum qadar Allah. Jadi apa yang Allah tetapkan itu tidak menjadikan seseorang itu mulia lebih daripada orang lain. Orang Arab ditetapkan sebagai orang Arab tidak lebih mulia daripada orang Melayu yang diciptakan sebagai orang Melayu. Kerana itu qadar Allah. Qadar tidak menjadikan seorang itu lebih mulia daripada seorang yang lain. Orang yang lahir dalam keluarga yang kaya tidak lebih mulia daripada yang lahir dalam keadaan keluarga miskin. Itu qadar Allah. Orang yang cantik tidak lebih mulia daripada orang yang kurang cantik pada pandangan manusia. Kerana itu qadar Allah. Dan Allah ciptakan manusia dengan kehendaknya. Allah pilih manusia dengan kehendaknya. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, itu dinamakan sebagai qada dan qadar Allah. Dan makhluk terpaksa tunduk terhadap qadar Allah dan mereka tak mampu untuk mengubahnya. Ini namanya ubudiyah ammah, ubudiyah yang umum, atau dinamakan sebagai penghambaan secara paksa. Hamba secara paksa. Kita jadi hamba Allah secara paksa. Level yang lebih tinggi daripada itu, kita tak nak jadi hamba Allah secara paksa. Level yang disebutkan sebagai ubudiyah yang Allah puji kat mana? Ialah dinamakan sebagai ubudiyah secara rela. Kita yang menghambakan diri kepada Allah. Bukan kita terpaksa jadi hamba Allah. Kita bukan terpaksa jadi hamba Allah. Bukan kita jadi baik bila Allah hanya jadi baik bila Allah ketuk kita. Bila Allah turunkan musibah baru angkat tangan. Ya, itu salah satu penghambaan. Tapi hamba yang levelnya tinggi adalah orang yang sedar diri. Sejak daripada awal lagi Allah Subhanahu Wa Taala kita sedar diri bahawa kita adalah hamba Allah dan kita patut patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala hukum alam ini dengan dua hukum. Hukum pertama hukum qada dan qadar yang menjadikan kita hamba sebagai hamba yang paksa. Hukum yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala hukum alam ini dengan hukum syarak yang dinamakan sebagai iradah syar'iyah. Hukum pertama qada dan qadar yang dinamakan sebagai iradah kauniyah. Yang kedua, Allah hukum alam ini, Allah memerintah alam ini dengan hukum qada dan qadar yang dinamakan sebagai iradah syar'iyah, kehendak syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala iradah kauniyah adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan. Jadi kita jadi mulia kat mana? Kita jadi mulia apabila kita tunduk kepada hukum syarak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa beza antara hukum kauniyah dengan hukum syar'iyah? Apa beza antara hukum qada dan qadar yang dinamakan juga sebagai kauniyah dan juga hukum syar'iyah dinamakan juga sebagai iradah syar'iyah? Bezanya kat mana? Kedua-duanya Allah kehendaki. Tapi qada Allah nak dan Allah lakukan. Allah nak ciptakan manusia, Allah lakukan. Itu namanya hukum qadar.
Berbeza daripada hukum syarak. Hukum syarak Allah nak sesuatu tapi Allah Subhanahu Wa Taala biarkan kita buat pilihan. Makhluk Allah nak kita dirikan solat tapi Allah bagi pilihan pada kita untuk solat ataupun tidak. Allah cuma datangkan petunjuk. Allah sampaikan hukum syarak. Hukum syarak kita yang laksanakan. Sama ada kita taat atau kita ingkar, itu pilihan kita. Cuma kesannya ada. Orang yang taat akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dibalas dengan balasan yang baik. Orang yang ingkar akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya hukum syarak. Hukum syarak ialah hukum yang mengandungi dosa dan pahala. Ada taat dapat pahala, ingkar dapat dosa. Hukum qada qadar tidak ada dosa dan pahala. Allah tetapkan orang miskin tidak berdosa. Tidak seperti agama lain. Agama lain bila lahir saja ke bumi ini, mereka telah dipandang dengan pandangan yang tidak tepat. Orang yang lahir dalam agama Buddha ialah orang yang belum mencapai nirvana atau nibbana. Begitu juga agama Hindu. Orang yang lahir bukan dalam keturunan Yahudi dianggap sebagai kera dan juga babi dalam pandangan orang Yahudi. Jadi orang yang lahir dari dunia ini ialah orang yang membawa dosa, yang mewarisi dosa daripada Adam. Ini pandangan kaum Nasrani. Jadi orang-orang yang agama lain tidak pernah memandang manusia dengan kesempurnaan, dengan fitrah. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah tetapkan tidak mengandungi kemuliaan. Kita tak jadi mulia kerana kita apa yang Allah tetapkan, kita juga tidak hina kerana apa Allah tetapkan. Allah dah bagikan orang rezeki masing-masing dengan ciptaan sesuai dengan keadaannya. Namun mulia kat mana? Kita mulia dengan hukum syarak. Tatkala Allah ciptakan kita lahir dari keluarga kaya, maka kita bersyukur kepada Allah. Di situ syukur itu merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur pada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangannya dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, itu merupakan hukum syarak. Kaya miskin bukan persoalannya. Tapi persoalannya adalah bila kita kaya, syukur atau tidak. Kalau Allah tetapkan kita miskin, sabar ataupun tidak. Jadi sabar, syukur dan sebagainya, ianya termasuk dalam hukum syarak. Manakala apa yang terjadi itu hukum qada dan qadar. Jadi kita balik pada bab ubudiyah. Nabi SAW disifatkan dengan sifat al-ubudiyah, itu sebagai hamba Allah. Nabi hamba Allah kat mana? Semua orang tahu, semua manusia hamba Allah. Namun Nabi merupakan hamba Allah yang paling sempurna. Nabi mempunyai sifat penghambaan yang sebenar-benarnya dalam bab mana? Dalam bab ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab hukum syarak. Jadi sehingga Nabi SAW sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bukan Nabi yang declare, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat dan juga memuji Nabi SAW dengan gelaran tersebut. Dan ini merupakan maqam yang paling tinggi yang dicapai oleh seluruh manusia. Yang kita nak bukanlah kita nak jadi lebih pada level tersebut. Orang-orang jahil bila mereka memuji dan memuja seseorang, mereka akan puji lebih seseorang itu lebih dari kedudukannya. Ini orang jahil. Kalau dinampak dia sangat bila sebab orang jahil di kalangan orang-orang Quraisy, mereka sangat muliakan malaikat. Mereka bermusuh dengan Jibril, dengan Mikail, seperti kaum Yahudi. Manakala orang Mekah pula dia kata malaikat ni suatu makhluk yang sangat mulia, dan mereka ni mulia sangat sehingga mereka mengatakan bahawa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita tengok pada surah Al-Anbiya, wa qalu, Anbiya ayat 26 hingga 27, wa qalu, dan orang-orang musyrikin berkata, ittakhadar rahman walada, mereka mendakwa Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil anak-anak, itu Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak-anak. Wa qalu ittakhadar rahman walada, kemudian Allah kata subhanah, maha suci Allah daripada dakwaan mereka. Jadi kalau nak muliakan malaikat, jangan angkat malaikat lebih pada kedudukannya. Nak muliakan Nabi, jangan angkat Nabi lebih pada kedudukannya.
kedudukan yang Allah tetapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kedudukan yang sangat mulia, yang memang sedia mulia. Okey. Jadi orang Quraisy, kita tengok pada ayat ibad yang nota tadi nota, orang Quraisy mendakwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak-anak. Malah mereka kata anak perempuan. Allah kata subhanah, maha suci Allah daripada dakwaan mereka. Bahkan yang sebenarnya apa dia? Ibadum mukramun. Sebenarnya malaikat itu merupakan hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ini kedudukan malaikat. Malaikat memang memang makhluk yang terbaik, antara makhluk-makhluk yang terbaik yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang sentiasa taat kepada Allah, namun kedudukan malaikat tak berubah sampai jadi anak Tuhan. Malaikat tetap jadi hamba, ibadun. Jadi Allah puji malaikat dengan lafaznya ibadun. Malaikat hamba Allah mukramun, tapi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat jadi mulia? Kerana la yasbiqunahu bil qawli. Malaikat tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan mereka. Malaikat tak pernah cakap Allah kata apa yang Allah tak kata. Malaikat, ini sifat. Kenapa malaikat dimuliakan? Dan yang patut kita patuh pada sifat malaikat tadi, malaikat tidak bercakap sesuatu, tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan satu-satu perkataan. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat tidak pernah mendahului Allah dengan kata-kata mereka. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan malaikat jadi mulia dan dimuliakan kenapa? Dan mereka itu malaikat sentiasa pula melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat jadi mulia sebab apa? Sebab mereka tidak mendahului Allah dengan kata-kata mereka dan mereka sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat yang mulia itu sifatnya tetap jadi ibadun. Tidak lebih daripada sifat ibad, itu hamba-hamba Allah. Tetap jadi hamba Allah, takkan berubah jadi anak Allah. Begitu juga nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka makhluk yang paling sempurna, mereka takkan berubah jadi anak Tuhan seperti mana dakwaan kaum Nasara kepada Nabi Isa alaihi salam. Semulia-mulia nabi dan rasul tidak mengubah seseorang jadi anak Tuhan seperti mana didakwa oleh Yahudi kepada Uzair. Mereka kata Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka sangat sanjung kepada Nabi Uzair. Kaum Nabi Isa, kaum Nasrani sangat sanjung kepada Nabi Isa, angkat Nabi Isa lebih pada kedudukannya. Ini semua perbuatan orang jahil. Dia orang yang alim tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui bahawa sifat yang paling tinggi yang mampu dicapai oleh manusia adalah sifat penghambaan. Namun hamba yang dimaksudkan adalah hamba kesayangan Allah, hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang dimuliakan Allah kerana mereka taat kepada Allah dan mereka tidak bercakap sesuatu tentang Allah lebih daripada apa yang Allah Subhanahu ceritakan. Sebab tu nak jadi mulia, jangan dalam menyampaikan ceramah, menyampaikan tazkirah, dalam bab apa sekalipun, jangan bercakap sesuatu yang Allah tak kata. Kalau nak jadi mulia sisi Allah. Di sisi manusia, mereka mungkin salah faham. Mereka nampak mulia, Masya Allah. Ustaz ni mampu cakap satu benda yang orang lain tak pernah cakap. Nampak hebat. Itu pandangan manusia. Tapi di sisi Allah, seorang dia akan jadi mulia apabila dia tidak mendahului Allah dalam berkata-kata dan dia sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti mana sifat malaikat. Okey. Iaitu makna hamba. Nabi SAW pula disifatkan dengan sifat hamba. Kita tengok pada ayat Quranul Karim, ketika Allah muliakan Nabi dengan satu mukjizat yang agung, yang mengatasi semua mukjizat rasul-rasul yang lain, iaitu mukjizat Nabi, iaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Ketika dalam ayat suratul Isra, Allah ceritakan sifat Isra, Allah kata subhanalladzi asra. Subhan artinya maha suci Allah. Asra yang memperjalankan. Bi'abdihi hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Muhammad dengan gelaran hambanya, dan ini level yang paling tinggi ketika Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang terbaik, level yang paling tinggi adalah mereka jadi hamba Allah, namun hamba pilihan Allah, hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dinamakan sebagai
penghambaan yang khusus, hamba yang khusus. Bukan hamba yang umum. Hamba umum semua orang jadi hamba Allah. Tapi hamba khusus. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam, lailan, pada waktu malam. Minal masjidil haram. Jadi pada masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Ke masjidil aqsa. Alladhi barakna hawlahu. Yang mana barakna, kami telah berikan keberkatan. Hawlahu, di sekeliling kawasan tersebut. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, huwas samiul alim, Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dengan mukjizat yang agung, Allah sifatkan Nabi dengan sifat abdihi, dengan sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan satu peringatan penting. Kalimah abdun yang jadi mulia hanya disifatkan dengan kemuliaan apabila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita kata kat sini Allah kata abdihi, hambanya. Hamba siapa? Hamba Allah. Tapi kalau kalimah hamba ini dinisbahkan kepada selain Allah, dia tak jadi mulia, dia jadi hina. Ada orang yang hidupnya kejar kepada dinar. Hidupnya penuh dengan kumpulkan emas dan jadi hamba pada emas dan dinar. Ada orang jadi hamba kepada dirham, yang Nabi sebutkan dengan lafaz abdud dinar dan abdud dirham. Ada orang jadi hamba pada dinar, hamba pada dirham. Jadi hamba pada apa sekalipun selain pada Allah, dia jadi hina. Hamba yang mulia adalah hamba Allah. Sama ada dengan nama Ar-Rahman, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Jalal atau Abdul Jalil, Abdul Karim, Abdul Ghafur. Semua nama-nama Allah bila sebut kalimah abdun di depannya, ia menjadi nama yang mulia kerana dia telah mensifatkan dirinya kepada hamba, menjadikan hamba, mensifatkan dirinya dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah hamba jadi hina apabila dinisbahkan kepada selain Allah. Hamba dirham, hamba dinar, hamba kereta, hamba perempuan, hamba nafsu, hamba apa lagi? Semua kalimah-kalimah yang dinisbahkan kepada selain Allah atau kepada hamba Nabi juga tidak boleh. Semua selain Allah tidak, kita tidak layak untuk menjadi hamba kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dalam agama. Okey. Ini pertama. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ubudiyah adalah sifat yang paling agung. Allah puji malaikat paling tinggi, Allah kata ibadul mukramun. Dan Nabi Muhammad Allah kata abdihi, hambanya. Allah puji Nabi dengan sifat kehambaan, dan Allah yang mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang mempunyai sifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sebab tu kalau kita tengok kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh bila kita baca doa, kita selalu kita dengar kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku naik saksi. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad ada dua sifat. Hamba Allah dan Rasulnya. Sifat hamba Allah ini, sifat Nabi sebagai hamba Allah merupakan sifat yang dituntut untuk kita taat dan ikut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ini sifat yang dikongsi oleh semua makhluk. Tapi Nabi adalah makhluk yang paling sempurna perhambaannya pada Allah. Manakala kita sebagai manusia biasa, kita takkan mampu dapat level yang kedua. Nabi ada sifat, dalam diri Nabi ada dua sifat. Sifat hamba Allah, abduhu, dan Nabi ada sifat Rasulullah. Kita tak mampu untuk kita takkan jadi Rasulullah. Jadi kita mampu tiru Nabi pada sifat penghambaannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat hambanya pada Allah. Sifat kerasulan itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad yang paling sempurna hambaannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam bab kerasulan Allah yang tetapkan.
Sebab tu bab mukjizat bukan Nabi cipta. Allah yang berikan mukjizat pada waktu yang Allah kehendaki. Bukan Nabi memiliki kuasa dan magic. Tidak. Sifat kerasulan adalah kurniaan Allah dan Allah yang tetapkan bila Allah lantik Nabi menjadi Nabi, bila Allah lantik Nabi menjadi Rasul, bila Allah berikan mukjizat belah bulan, bila Allah berikan pada Nabi mukjizat ke Isra' Mi'raj, bila Allah SWT jadikan Nabi ada mukjizat boleh keluarkan air di celah-celah jarinya, berikan minum kepada sahabat-sahabat. Semua ini sifat kerasulan adalah kurniaan Allah dan kita takkan mampu untuk mencapainya. Allah SWT yang tetapkan, Allah yang pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah cipta siapa yang Allah kehendaki dan Allah pilih siapa Allah nak. Namun yang kita mampu tiru adalah sifat hamba-Nya. Jadi semua hukum Islam yang perlu kita tiru pada Rasulullah adalah berkaitan dengan hukum syarak. Bukan berkaitan hukum qada'-qadar. Okey. Jadi sifat Nabi yang pertama adalah sifat Nabi sebagai hamba. Malaikat dimuliakan, dipuji dengan sifat hamba. Nabi dimuliakan Allah dan Allah puji Nabi dengan sifat hamba. Sebab tu kita tengok ketika Allah SWT cerita tadi dalam bab apa? Bab Isra', iaitu Allah memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Namanya Isra'. Namanya adalah Isra'. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Mi'raj Allah Subhanahu wa taala sifatkan Nabi lagi dengan perkataan hamba. Dalam surah An-Najm Allah kata fa'auha ila 'abdihi ma auha. Tatkala Allah perintahkan Jibril bawa Nabi SAW naik ke langit yang ketujuh dan melepasinya sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi naik dan Nabi bertemu dengan Allah. Allah kata apa? Fa'auha ila 'abdihi. Ini tempat yang paling mulia. Level yang paling tinggi Nabi capai. Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sifatkan Nabi dengan sifat yang paling tinggi, iaitu sebagai hamba-Nya. Fa'auha ila 'abdihi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada hamba-Nya, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma auha, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi dalam keadaan Mi'raj, kedudukan yang mulia tersebut Allah tetap sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat hamba. Jadi kita dekat dunia ni kita nak satu je. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita dengan gelaran hamba. Wahai hamba-Ku. Kita nak Allah iktiraf kita sebagai hamba-Nya. Itulah dia yang kita inginkan dan caranya hendaklah kita ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam surah Jin. Ketika Allah menceritakan tentang perkataan-perkataan jin. Jin mereka bercakap sesama mereka kata, mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mereka tertarik, mereka pergi cari kaum mereka dan Allah mereka bercakap tentang kaum mereka kata wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah kata dan sesungguhnya ketika hamba Allah iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan salat kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka iaitu jin berasak-asak mengerumuninya. Jin Allah ceritakan bahawa ketika Nabi baca ayat Quran ketika salat, jin berkerumun untuk dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan mesej tersebut. Fokus kita pada kalimah Abdullah. Allah puji Nabi ketika Nabi sedang salat dan Nabi ketika jin-jin tadi datang mendengar dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, Allah sifatkan Nabi dengan sifat Abdullah. Itu dan juga pada tempat-tempat yang lain begitu banyak. Okey. Ini berkaitan apa? Berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pujian Allah juga kepada nabi-nabi yang lain sama. Allah tetap puji mereka dengan sifat hamba. Tatkala Allah Subhanahu wa taala puji Nabi Daud alaihissalam, Allah tetap puji Nabi Daud dengan sifat hamba. Isbir ala ma yaqulun wazkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Allah kata, wahai Muhammad, bersabarlah di atas tuduhan-tuduhan dan perkataan-perkataan mereka terhadap kamu. Ingatlah kisah hamba kami Daud. Allah namakan Daud sebagai hamba Allah. Jadi ketika Allah iktiraf seseorang sebagai hamba Allah, ini sebagai satu pujian. Ingatlah terhadap kisah hamba kami Daud
yang memiliki kekuatan zul aidi, ada kekuatan, tangannya kuat, tangannya mampu untuk Allah berikan kekuatan zul aidi, ada kuasa, tangannya ada di tangannya ada memiliki apa yang Allah SWT sifatkan sebagai al-aid, boleh diartikan dengan ilmu, boleh diartikan dengan amal, boleh diartikan dengan kekuatan, boleh diartikan dengan kuasa dan sebagainya. Yang penting Daud itu mempunyai zul aid. Innahu awwab, sesungguhnya dia hamba yang sangat panjang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud juga dipuji dengan sifat hamba. Nabi Sulaiman juga dipuji dengan sifat hamba. Wa wahabna li Dawud Sulaiman, dan kami kurniakan Daud seorang anak yang bernama Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia manusia yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah puji Nabi Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Allah juga sifatkan mereka dengan hamba-hambanya. Wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah peristiwa yang berlaku kepada hamba-hamba kami. Ada Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Mereka Allah berikan mereka al-aidi wal absar, berikan mereka kekuatan dalam berikan kekuatan, dan Allah berikan mereka kekuatan dalam dari segi jasad mereka kuat. Allah juga berikan mereka kekuatan dalam pandangan dan ilmu mereka. Seterusnya, ketika Allah puji Nabi Nuh alaihi salam, Allah juga kata dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Keturunan-keturunan, wahai keturunan-keturunan yang telah kami bawa bersama Nabi Nuh. Sesungguhnya Nuh itu kana abdan syakura. Nuh adalah hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memuji Nabi Isa alaihissalam, Allah puji dengan sifat hamba. Allah kata la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah. Ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih tidak sama sekali enggan dan sombong dengan daripada menjadi hamba Allah. Jadi Isa walaupun dimuliakan, jangan kata Isa ni bukan makhluk Allah, bukan anak Allah. Isa pun tak pernah enggan dan tak pernah sombong mendakwa diri dia bukan hamba Allah. Dia tetap kata dia hamba Allah. Dia tak pernah declare dia anak Allah. Jadi Isa alaihissalam, Allah kata tak pernah enggan dan sombong untuk mendakwa dirinya sebagai hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, malaikat-malaikat pun tidak pernah declare diri mereka lebih daripada hamba Allah. Mereka tetap hamba Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, manakala barang siapa yang enggan dan sombong untuk beribadah pada Allah. Isa makhluk yang paling mulia, dia tetap declare diri sebagai hamba Allah dan sujud dan taat kepada Allah. Malaikat makhluk yang mulia taat kepada Allah, tidak mendahului Allah dengan kata-katanya dan tidak juga sentiasa taat kepada Allah. Maka Allah kata barang siapa di kalangan kalian yang sombong tidak beribadah pada Allah, yastankif an ibadatihi, yang enggan beribadah pada Allah, wa yastakbir, dan merasa sombong, menyombongkan diri, fayahsyuruhum ilaihi jami'a, Allah akan kumpulkan mereka nanti, akan bertemu dengan Allah, kamu berdepan dengan Allah sendiri. Ini firman Allah. Kita fokuskan pada kalimah abdan, iaitu Allah katakan pada Nabi Musa, Allah sifatkan Nabi Musa sebagai hamba ketika Allah memuji Nabi Musa alaihi salam. Okey, ini adalah sifat pertama. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi SAW dengan sifat penghambaan. Nabi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan inilah dia sifat yang paling mulia yang mampu dicapai oleh manusia, dan inilah dia target kita. Target kita adalah jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, jangan nak jadi lebih daripada itu. Ada orang targetnya berbeza. Ada orang yang tersilap sehingga menjadikan tujuan dia hidup ke atas muka bumi ini berbeza daripada apa yang Allah nak. Ada orang kata dia nak bersatu dengan Tuhan. Ada orang dia belajar di kalangan orang-orang Hindu, Buddha, dia nak bersatu dengan Tuhan. Manakala Buddha dia kata dia hilang, itulah nirvana. Nirvana agama Hindu, dia nak bersatu dengan Tuhan. Dan perkara ini mempengaruhi pemikiran sebahagian daripada orang Islam. Ada orang Islam, dia kata dia mencapai level tertentu, dia sebenarnya dia telah berittihad dengan Allah. Golongan-golongan yang sesat, ada golongan yang dipanggil sebagai ahlul hulul wal ittihad. Ahlul hulul, dia kata Allah sama ada dia kata Allah menjelma kepada dirinya,
Sehingga dia ketika solat dia kata subhani, seperti mana didakwai oleh sebahagian daripada tokoh-tokoh yang sesat. Seperti Abu Yazid Al-Bastami, dia kata maha suci aku. Sebab apa? Dia kata Allah dah masuk, jiwa Allah tu masuk dalam diriku. Ataupun jadi al-ittihad, dia kata dia bergabung dengan Allah. Dia dengan Allah adalah satu. Semuanya adalah Allah. Tidak ada yang wujud yang terlihat kecuali Allah. Ini orang yang silap. Setinggi mana pun kedudukan dia, jangan nak kata, jangan nak declare, jangan nak mendakwa bahawa kamu mampu mencapai level yang lebih tinggi daripada kedudukan sebagai hamba Allah. Kalaulah malaikat pun tidak disifatkan sebagai anak Allah, kalaulah Nabi yang paling mulia sekalipun tidak disifatkan sebagai anak Allah, dan Allah puji mereka dalam Quran Al-Karim, macam mana kita orang kampung tiba-tiba nak bersatu dengan Allah, Allah masuk dengan kami, Allah ni duduk dalam jiwa Allah bersama dengan kami dan sebagainya. Ini suatu dakwaan yang batil, yang tidak tepat. Malah dakwaan yang sesat dan menyesatkan orang lain. Betul, ada orang dalam hidupnya target dia bukan jadi hamba Allah. Target dia nak jadi orang yang mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Sebab tu mereka ini kadang-kadang menamakan perkara tersebut sebagai waliullah. Sebab tu saya nak betulkan makna waliullah. Waliullah adalah orang yang jadi hamba Allah dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dinamakan sebagai waliullah ialah orang yang dikatakan sebagai boleh jadi anak Allah, boleh bercakap langsung dengan Allah, orang yang boleh tahu ilmu tanpa ikut hukum syarak, yang boleh nampak perkara pelik-pelik sebagainya. Ini bukan waliullah, kerana waliullah bukan itu maksudnya. Waliullah maksudnya adalah orang-orang yang menjadi hamba Allah dengan sebenar-benarnya. Okey. Sebelum saya pergi lebih jauh, minta maaf, saya minta bertanya kepada admin. Kita sampai pukul apa admin? Saya tertinggal cari mesej tak jumpa. Minta maaf, dia tengah kuliah buat tanya. Ustaz Yusof, kalau kita sampai pukul apa Ustaz Yusof? Saya tersilap, ada mesej yang saya tertinggal, saya tak jumpa. Saya minta izin, saya teruskan dulu, insya-Allah. Berkemungkinan sampai pukul 4 tak silap saya. Okey, saya teruskan dulu sementara admin kita jawab nanti insya-Allah. Okey, sifat yang kedua. Nabi SAW dalam Al-Quran disifatkan dengan sifat yang kedua yang mulia. Allah sifatkan Nabi dengan sifat al-khuluqul azim. Nabi memiliki khuluqun azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala muliakan Nabi dalam segala perkara. Allah seperti mana kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Malah sebagai setengah tempat Allah bersumpah dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah-surah Quran, bila kita ketemukan, kita jumpakan huruf-huruf muqatta'at, kita akan jumpa apa dia? Selepas itu akan bincangkan tentang sama ada tentang kitab atau tentang rasul. Lepas Allah tentang kitab atau tentang rasul. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ya Allah puji Nabi dengan pelbagai pujian. Antara pujian yang utama yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu pujian yang kedua yang disebut sini adalah pujian Allah katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di akhlak, dalam kedudukan akhlak yang paling mulia. Dan ini adalah kedudukan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat sempurna. Bukan seperti tuduhan-tuduhan golongan kafir Quraisy. Dakwa Nabi sebagai gila. Mereka dakwa Nabi sebagai sesat. Mereka dakwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berguru dengan syaitan. Sehingga Allah turunkan ayat Quran, allamahu syadidul quwa, yang ajar Nabi adalah rasul malaikat yang sangat kuat. Syadidul quwa, sangat kuat. Malaikat yang hebat. Bukan orang Nabi bukan belajar daripada jin ataupun syaitan. Syadidul quwa. Jin dan syaitan Allah sifatkan dengan sifat lemah. Malaikat Allah sifatkan sifat syadidul quwa. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi dan segala perkara, dan seperti dalam surah Nun,
Namun pujian yang paling tinggi ketika Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak katakan Nabi ini orang yang jujur, orang yang baik, orang begini. Allah tak sebutkan satu persatu secara detail, dan Allah berikan satu perkataan yang sangat ringkas namun sangat bermakna. Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, tidak seperti yang mereka dakwakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang paling mulia, mempunyai budi pekerti yang sangat tinggi. Dan inilah dia kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada akhlak mulia? Kalau manusia ada satu akhlak yang dikatakan sebagai mulia dan sabit akhlak itu mulia secara hakikat, manusia secara sebenarnya memang mulia, pasti Nabi telah memiliki sifat tersebut. Sebab Allah guna lafaz kat sini, innaka la'ala. Nabi, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas khuluqin azim, akhlak-akhlak yang agung. Mana segala sifat kemuliaan yang ada pada makhluk, pasti Nabi paling sempurna. Ya? Perempuan, kita ramai sini, ada banyak orang perempuan yang bangga dengan suaminya. Suami saya Masya Allah pemurah. Ketahuilah, Nabi lebih pemurah pada suami perempuan. Suami-suami yang kat sini kata isteri saya orang yang paling baik. Ya? Ketahuilah Nabi lebih baik. Isteri-isteri yang puji suaminya, suami saya Masya Allah orang yang paling baik, suka tolong kat rumah, Nabi orang yang paling mulia. Suami saya tak pernah mengumpat orang, Nabi lebih mulia pada itu. Segala akhlak yang mulia ada pada Nabi SAW. Dalam semua perkara. Akhlak mulut Nabi SAW. Mulut Nabi yang berakhlak. Tutur kata yang berakhlak. Mata Nabi yang berakhlak. Dada Nabi. Akhlak Nabi bukan sekadar apa yang dilihat oleh manusia. Malah dalam pemikiran Nabi, Nabi tak pernah fikir sesuatu yang tak baik tentang orang lain. Nabi juga tidak pernah ada su'uzan dengan siapa-siapa. Nabi juga tidak pernah marah kepada seseorang kerana bukan selain pada hukum Allah. Nabi hanya marah dalam hati Nabi ni, Nabi sendiri takkan marah kecuali apabila hukum Allah dilanggar. Manakala berkaitan dengan urusan manusia, urusan-urusan tertentu, Nabi pun tidak marah kepada orang kerana urusan pribadi. Dan juga akhlak ini, akhlak yang paling mulia. Sebab itulah tidak ada lafaz yang lebih mulia daripada apa yang Al-Quran sebutkan, iaitu Nabi disifatkan dengan sifat wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi berada di akhlak yang paling mulia, mengatasi segala akhlak-akhlak yang ada. Sebab tu sifat Nabi terkenal dengan sifat as-sidq. Nabi benar dalam kata-katanya, benar dalam perbuatannya. Al-amanah. Bukan sekadar Nabi benar, tapi ketika diberikan tanggungjawab, orang berikan kepercayaan kepada Nabi, Nabi bukan saja amanah benar pada dirinya, Nabi benar terhadap tugasnya. Nabi SAW benar terhadap tugasnya, itu dinamakan sebagai amanah. Nabi juga diberikan kebijaksanaan al-fatanah. Nabi juga orang yang paling amanah dalam menyampaikan, yang selalu kita sebut sebagai tabligh. Dan sifat-sifat ini sifat-sifat yang sebab itulah di dalam ilmu kalam dikatakan sifat-sifat yang dikatakan sifat wajib bagi Nabi SAW. Dan sifat Nabi bukan 4 itu saja. Allah sifatkan Nabi dengan sifat-sifat yang lain begitu banyak yang kita bincangkan. Antaranya adalah sifat kesempurnaan akhlak. Jadi Nabi SAW menyempurnakan akhlak. Akhlak memang sedia wujud pada umat manusia sebelum Nabi SAW datang. Namun Nabi datang menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Dan kita nak tahu, apakah akhlak Quran? Okay. Jadi macam mana? Apakah akhlak Nabi SAW? Akhlak Nabi adalah Quran. Seperti mana kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nak tahu macam mana akhlak Nabi itu Quran, artinya buka ayat Quran, semua ayat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk lakukannya dan taat kepadanya, ketahuilah Nabi adalah orang yang paling pertama memilikinya dan Nabi orang pertama yang melaksanakannya. Jadi nak tahu apa dia akhlak Nabi? Kita nak kaji. Ada orang kata macam mana akhlak Nabi? Tak payah buka buku sejarah susah-susah. Tak perlu pergi mana-mana buku dulu. Cukup pertama sekali yang perlu kita tahu, ketahuilah bahawa
akhlak Nabi adalah Al-Quran. Apa yang Al-Quranul Karim tetapkan, apa yang Al-Quranul Karim perintahkan, itulah di akhlak Nabi SAW. Apa yang Al-Quran larang, itu takkan wujud pada peribadi Nabi SAW. Dan apabila datang perintah direct daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, ketahuilah Nabi telah melaksanakannya. Sebab itu disifatkan dalam Aisyah radhiyallahu anha yang hidup dengan Nabi SAW, sifatkan Nabi dengan sifat Al-Quran. Bahawa Nabi adalah akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quranul Karim. Jadi apa yang ada pada Nabi, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi, Allah kata khuzil af. Ini antara contoh akhlak Nabi SAW Al-Quranul Karim. Allah kata khuzil af. Jadilah kamu seorang pemaaf. Ambil sifat al-af sebagai diri kamu. Khuzil af artinya, khuz artinya ambil. Tapi kita terjemahkan dengan terjemahan untuk mudah, untuk terjemahan umum, kita jadilah engkau seorang pemaaf. Seorang yang pemaaf. Semua kesalahan yang dilakukan kepada Nabi SAW, Nabi tak nak balas. Dan Nabi tak nak simpan dalam hati. Nabi maafkan semua orang. Umar yang cuba nak bunuh Nabi, jadi sahabat Nabi SAW. Abu Sufyan yang bermusuh dengan Nabi SAW. Sepanjang kehidupan Nabi, sampailah ketika pembukaan kota Mekah. Makna selama hampir, selama lebih 20 tahun bermusuh dengan Nabi SAW, berperang dengan Nabi SAW, membunuh sahabat Nabi SAW, cuba membunuh Nabi SAW, lemparkan kata-kata yang menyakitkan hati Nabi SAW. Semua yang dilakukan cukup bila dia ucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berubah title jadi sahabat dan dia jadi orang yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi tak pernah simpan. Dan inilah yang ada pada dalam diri Nabi SAW. Allah perintahkan Nabi dengan 3 perintah kat sini. Allah kata khudil af. Ambil sifat sebagai seorang pemaaf. Jadikan seorang pemaaf. Dan sifat ini merupakan sifat-sifat da'i. Bagi siapa yang buat nota, nak buat catatan, nak jadi pendakwah, dalam pendakwah, ambil 3 sifat. Sifat pertama, maafkan. Jangan simpan, jangan pendam dalam hati. Jangan pula jadi ustaz bergaduh sama ustaz. Ustaz sampai sesuatu, bila ada orang sesuatu, kemudian orang buat sesuatu pada kita, kita tidak mampu memaafkan. Jadi pendakwah, nak ikut Nabi, nak jadi seorang bapa, jadi seorang ibu, jadi seorang kawan yang baik, apa sekalipun posisi kita, hendaklah sifat pertama yang perlu kita ada, kita tiru Nabi. Allah juga perintahkan kepada Nabi dan Nabi laksanakan apa dia? Khudil af, maafkan. Dan jangan maafkan saja, Allah sambung. Allah kata wa'mur bil urfi. Dan suruhlah dengan perkara yang baik. Kalau kita berdakwah, orang caci kita, orang maki kita, orang salah faham pada kita, maafkan mereka. Bukan sangat maafkan, jangan maafkan kemudian berhenti. Ada orang yang bila dicaci dan dimarah dan sebagainya, dia pun kata malah kulayan, saya berhenti. Ini bukan sifat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sebut khuzil af, kemudian Allah kata wa'mur bil urfi. Wa'mur bil urfi. Dan suruhlah manusia buat baik. Jangan berhenti. Terus menerus untuk terus menerus sampaikan kebaikan. Terus menerus sampaikan nasihat. Jangan disebabkan kata-kata manusia kita tinggalkan. Sebabkan orang kata kita sikit, kita tinggalkan kerja baik. Yang pertama sekali jadi pemaaf. Yang kedua, berterusanlah sampaikan kebenaran. Suruh orang buat baik. Dan yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah. Hindarilah diri kamu daripada orang jahil. Artinya kalau mereka jahat juga, bukan sekadar mengutuk, mengata dan sebagainya, mereka cuba nak pukul, cuba nak sebagainya, dan kata-kata mereka menyakitkan dan tak mampu tahan, paling. Jauhi diri daripada mereka, hindarkan diri mereka, dan jangan bertemu dengan mereka. Ini 3 perintah Allah
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada peringatan daripada penganjur, kata surah Al-Qalam ayat yang betul adalah nombor 4, bukan ayat yang ke-19. Betul, surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun wa ma anta bi'ni'mati rabbika binajnun, sampai pada ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, ayat yang keempat, bukan ayat ke-19. Terima kasih kepada admin. Nota silap kan? Saya pun tak perasan. Okey, betul. Nota tulis ayat 19 yang sebenarnya adalah ayat yang keempat dan surah Nun. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan-tuduhan orang tuduh Nabi sebagai gila, Allah kata Nabi tidak gila. Nabi telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi tidak gila dengan nikmat Allah. Nabi manusia jadi manusia paling sempurna, dan Nabi berada di akhlak yang paling, Nabi berakhlak mulia. Mana ada orang gila yang akhlak mulia? Orang gila akan ada kelemahan-kelemahannya, akan ada sifat-sifat gilanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di akhlak yang paling mulia. Ini antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, khuluqun azim. Yang kedua, Nabi ada sifat memaafkan. Dan Nabi sentiasa memerintahkan, ajak manusia buat kebaikan. Dan Nabi SAW tidak mendengar suara-suara sumbang yang menghalang dakwah Nabi SAW, dan Nabi berpaling daripada mereka. Kalau Nabi mampu berdakwah, Nabi terus memaafkan dan berdakwah terus menerus sampaikan kebaikan. Kalau orang itu adalah orang yang jahil, iaitu jahil dalam perbuatannya, orang yang bodoh dalam tindakannya, maka berpaling daripada mereka, jangan bertemu dengan mereka, jangan bergaduh, dan jangan angkat pedang dengan mereka, kecuali apabila diisytiharkan jihad. Kalau berlaku jihad, itu hukum lain. Iaitu jihad, ada orang yang jahil, makin jahil sehingga dia ingin memerangi agama Allah. Bukan lagi melakukan kejahilan yang biasa, dia cuba sekat hukum Allah dan dia cuba halang hukum Allah, sebarkan kesesatan, dan dia ajak manusia berkekufuran. Tatkala itu, bila diisytiharkan jihad, barulah kita boleh bertindak dengan pedang. Dan itu pun kalau diisytiharkan jihad. Kalau tidak isytiharkan jihad, jangan bertindak dengan pedang. Sampai bila-bila kita, kalau bukan jihad syar'i, kita tak boleh bunuh siapa sekalipun. Bunuh, kita hanya boleh melakukan pembunuhan apabila berlaku peperangan. Bila dah berperang, dan perang itu perang yang syar'i, barulah halal darah orang kafir untuk kita bunuh. Sebab tu bukan semata-mata mereka bukan Islam kita bunuh. Tidak, orang Islam dan orang bukan Islam boleh hidup bersama. Mereka hidup dengan aman sepanjang adanya negara Islam. Mereka hanya pembunuhan hanya berlaku apabila berlakunya peperangan. Bila masa perang, memanglah perang itu perlukan kepada kemenangan, dan masing-masing akan mempertahankan diri masing-masing, dan bukan sekadar mereka perang begitu saja. Malah kalau ada orang yang berperang itu dia masuk Islam, ketika berperang tetap diterima kalimah syahadahnya dan terpelihara darahnya. Itulah dia akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Antara sifat Nabi yang lain, Allah sebut dalam surah Taubah. Allah berfirman, ayat 128, surah Taubah, surah yang ke-9, ayat ke-128, Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya, laqad, sesungguhnya. La itu artinya sesungguhnya, qad juga artinya sesungguhnya. Artinya Allah kata demi sesungguhnya. Kalau kita nak katakan mana sebenar-benarnya. Ja'akum, telah datang kepada kamu, rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kalangan kamu, azizun alaihi ma anittum. Azizun alaih, dia terasa amat berat ke atasnya. Ma anittum, apabila kamu merasa derita. Nabi SAW sangat peka terhadap umatnya. Sangat sayang terhadap umatnya. Kalau umatnya sakit, Allah kata dia merasa amat sakit di atas kesakitan umatnya. Azizun alaihi ma anittum. Rasul yang kami utuskan kepada kamu tu, yang datang kepada kami, yang Rasul yang datang kepada kamu itu seorang rasul yang
bila kamu sakit dia rasa derita. Harisun alaikum, dan dia sangat haris. Haris ni dalam arti bahasa kita sangat tamak, sangat bersungguh-sungguh ke atas kamu. Harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh dan sangat tamak untuk sampaikan kebenaran kepada kamu. Tak ada satu benda yang Nabi SAW nak simpan. Kalau ada kebaikan yang masih ada, Nabi akan curahkan, Nabi akan sampaikan. Tak ada satu rahsia yang Nabi simpan pada kita. Kita ni ada kawan baik sekalipun, kawan kita bisnes, dia masak sedap-sedap, kita kata kita nak dapat resipi, tak dapat. Malah kadang-kadang bukan bisnes, resipi rahsia dekat rumah, kita nak minta pun dia ada rahsia. Nabi SAW sifatnya, Nabi tidak, kalau ada kebaikan yang Nabi tahu, pasti Nabi akan sampaikan. Itu namanya harisun alaikum. Sifat Nabi, Allah sebutkan azizun alaihi ma'anittum. Nabi merasa amat berat, hatinya amat berat dan rasa amat tersentuh dengan penderitaan yang dialami oleh kalian. Dan yang kedua, harisun alaikum. Nabi SAW sifatnya sentiasa memberikan kebaikan yang sepenuhnya. Apa yang dimiliki kebaikan dia akan sampaikan. Dan yang ketiga sifat Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat bersifat rauf dan rahim terhadap orang-orang yang mukminin. Apa makna rauf? Rauf artinya belas kasihan. Rahim artinya juga belas kasihan. Beza kat mana? Bezanya ra'fah, rauf, belas kasihan yang timbul disebabkan oleh kesusahan dan kepayahan ataupun nampak suatu perkara yang menyebabkan dia tersentuh. Rahim pula sayang sangat, walaupun orang yang ada di depan dia tidak ada apa-apa musibah atau tidak berlaku apa-apa padanya. Kita pada anak kita ada sifat ra'fah dan rahmah. Bila anak kita terpijak paku, mak ni rasa sangat sedih, rasa kesian. Anak yang pijak paku, anak yang pijak duri, mak yang rasa sakit. Namanya rauf, sifatnya rauf. Rahim, anak tadi dah dibagi bedak, dah dibagi tepung pula. Bagi bedak, dah dicantikkan, dimandikan bersih. Kita pun anak ni selesa sangat. Kita tetap dakap dia, sayang dia nama rahim. Rahim artinya belas kasih tanpa bersyarat. Rauf juga belas kasih kerana adanya perkara yang berlaku pada kita. Jadi kita ni orang mukmin ni kadang-kadang buat salah. Nabi bersifat rauf, Nabi sangat kesian. Rahim, orang mukmin yang taat juga Nabi SAW bersifat rahim. Nabi sangat belas kasihan dan Nabi tetap ingin sampaikan kebaikan. Ini sifat Nabi SAW. Ini semua termasuk dalam akhlak-akhlak Nabi yang mulia. Nabi tak tamak dalam simpan sesuatu pada dirinya. Malah Nabi sangat tamak untuk sampaikan semua kebaikan. Bahasa kita kalau boleh diartikan dengan kata tamak lah. Haris, orang bahasa asal maknanya adalah sangat bersungguh-sungguh dan sangat tamak. Kalau bahasa Arab maksudnya tamak, sangat sungguh-sungguh dalam menyampaikan kebaikan. Okey, sifat ini antara sifat akhlak Nabi SAW. Seterusnya antara sifat yang lain yang ada pada Nabi SAW yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah kata innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'muru, memerintahkan, dia perintahkan pada kamu bil adli wal ihsan, agar berlaku adil dan berlaku ihsan. Dua perkara. Pertama adil, yang kedua ihsan. Adil dan ihsan wajib ada bersama. Adil dan ihsan mesti ada bersama, baru sempurna akhlak seseorang. Apabila ada seorang lelaki tumbuk, pecahkan atau melukakan atau menuk seorang lelaki, tumbuk muka seorang lelaki, maka kes ini dibawakan depan hakim. Hakim hendaklah berlaku adil dahulu, iaitu hakim menghakimi kes tersebut dan memberikan keputusannya, berikan hukumnya, siapa yang betul, siapa yang salah. Kalau sabit pemukul itu melakukan kesalahan, hendaklah dijatuhkan hukuman bahawa si fulan telah bersalah. Itu namanya adil. Di samping keadilan,
kebaikan yang ada pada hukum Islam adanya ihsan. Setelah diputuskan bahawa fulan, kamu telah bersalah, kamu telah menumbuk seorang si fulan dan fulan, menyebabkan gigi gerahamnya pecah, gigi gerahamnya patah dan gugur 2 batang. Jadi kamu berhak untuk dibalas semula dengan tumbukan yang sama kuat yang menyebabkan gigi geraham kamu akan patah dan gugur seperti mana kamu patahkan gigi si fulan dan fulan. Itu nama keadilan. Namun, nanti dulu, kata hakim. Wahai fulan dan fulan, sesungguhnya si fulan telah melakukan kesalahan pada kamu dan kamu berhak untuk balas balik. Namun, adalah lebih baik kalau kamu maafkan kerana pahala orang memaafkan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan pilihan di tangan kamu. Jadi memberi pilihan dan memberi kemaafan itu sifat ihsan. Keadilan ketika memutuskan, berikan keadilan. Dan yang kedua, beda sifat ihsan. Kata, wahai fulan-fulan, si fulan yang ditumbuk dan fikir balik. Kalau aku tumbuk di balik sekalipun, gigi aku bukan boleh tumbuh balik. Kalau aku bunuh dia sekalipun, kalau bunuh anak aku bukan boleh hidup balik. Dia pula ada keluarga, ada sebagainya. Dia pula tadi dalam keadaan tidak waras. Semua orang pernah begitu-begitu, dipikir lama-lama, dimaafkan. Jadi, memaafkan sifat ihsan. Namun menuntut keadilan itu adalah perkara yang lebih awal. Dalam semua juga ketika mendidik anak begitu. Anak kita boleh buat kesalahan, jangan semua bab kita kata maafkanlah adik kamu budak kecil lagi. Tidak. Atau maafkanlah abang kamu, dia abang kamu. Bukan itu saja. Pertama, hendaklah kita ketahui siapa yang betul, siapa salah dulu. Untuk berikan hak kepada orang yang dizalimi. Kemudian barulah kita bentangkan ihsan, maafkanlah dia. Bentangkan ihsan. Untuk adil dan ihsan itu diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Dan hukum ini, hukum adil ihsan tidak wujud dalam mana-mana undang-undang dunia. Hanya wujud pada undang-undang Islam. Mana ada undang-undang dunia seorang yang membunuh seorang kemudian dihukumkan dengan hukuman kemudian boleh dimaafkan? Tidak. Islam ada. Islam ada hukum qisas. Dalam qisas apabila dimaafkan masih ada lagi diat. Ada diat. Mana kebaikan ada. Orang yang kehilangan keluarga dapat diat dan orang yang melakukan jenayah diselamatkan. Ada syarat-syaratnya, pasti ada syarat-syaratnya. Jadi adanya ruang. Di samping keadilan, adanya ihsan dalam hukum Islam. Berbeza pada hukum-hukum yang ada di mahkamah dunia. Semua mahkamah dunia mereka tegakkan, yang mereka cuba tegakkan keadilan walaupun tidak adil pada semua tempat. Islam adil dalam semua tempat. Dan yang kedua yang ada pada hukum Islam ihsan yang tidak wujud pada mana-mana hukum-hukum dunia. Sama ada di peringkat mahkamah, di peringkat kenegaraan, di peringkat kepolisian, di peringkat mukim, di peringkat kampung, di peringkat keluarga, dan juga dalam peringkat rakan-rakan dalam asrama dan sebagainya, wajib ada sifat adil dan sifat ihsan. Dan Nabi SAW telah memberikan contoh yang terbaik. Ketika Nabi SAW, Nabi cakap, ketika datang Usamah bin Zaid cuba memberikan syafaat, cuba memujuk Nabi SAW untuk tidak melaksanakan hukuman hudud kepada salah seorang daripada yang telah melakukan jenayah. Nabi kata, sesungguhnya wahai Usamah, sesungguhnya kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, aku pasti potong tangan dia. Itu namanya apa? Adil. Adanya adil. Kan dibawakan kepada Nabi SAW. Namun sifat ihsan boleh berlaku pada kes seperti kes pencurian apabila orang yang dicuri hartanya tidak membawa kes kepada mahkamah dan dia terus memaafkan dan tidak bawa mahkamah. Itu bab ihsan. Perbincangan adil dan ihsan, ada banyak tesis yang ditulis tentang perkara ini, iaitu gabungan antara sifat adil dan sifat ihsan. Nabi SAW memiliki sifat adil dan ihsan kerana Allah perintahkan tersebut. Allah kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu berlaku adil dan ihsan. Wa ita'izil qurba. Bukan setakat adil dan ihsan sahaja, tapi Allah suruh melakukan, memberikan bantuan kepada orang-orang kaum kerabat yang terdekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan laranglah kamu daripada manusia daripada melakukan perbuatan yang fahsya, yang keji. Wal munkar, dan perkara yang mungkar. Wal bagh, dan juga kezaliman antara kalian.
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah ajarkan kalian, Allah ingatkan kalian agar kalian beringat. Sampai pada akhir ayat. Tuan-tuan boleh baca makna ayat sampai akhirnya insya-Allah. Seterusnya, antara sifat Nabi SAW adalah sifat yang Allah sifatkan kepada kaum mukminin, dan Nabi adalah ketua kaum mukminin. Nabi SAW adalah tokoh kaum mukminin. Tidak ada orang yang lebih mulia keimanan daripada Nabi SAW. Kalau dikatakan seorang itu beriman, qad aflahal mu'minun, Nabi lah orang yang paling aula disifatkan dengan sifat tersebut. Apa yang Allah kata? Qad aflahal mu'minun. Telah berjayalah orang-orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Nabi paling khusyuk salatnya. Dan diikuti orang-orang beriman. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka daripada perkara yang sia-sia. Nabi orang yang paling jauh daripada urusan yang sia-sia. Sebab itu tidak ada satu pun sunnah Nabi, walaupun dalam Nabi SAW bersenda gurau dengan isterinya, itu bukan perkara lara, bukan perkara sia-sia. Senda gurau kadang-kadang jadi ibadah apabila ianya dimaksudkan dengan senda gurau itu adalah untuk menghilangkan kebosanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan perasaan lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang beriman itu orang-orang yang tunaikan zakat, dan Nabi lah orang yang paling awal sekali, paling banyak sekali bersedekah, melakukan amal-amal kebaikan. Walaupun di sini Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak simpan harta. Sebab itulah apabila seseorang memilih untuk hidup zuhud, hartanya banyak dan semua sekali dinafkahkan dan tidak ada harta yang lebih, kedudukannya itu sebagaimana ulama bincangkan seperti Nabi SAW lebih mulia berbanding dengan orang yang kumpulkan harta kemudian keluarkan zakat hanya 2.5%. Berbeza daripada orang yang tidak keluarkan zakat. Mana orang yang keluarkan zakat lebih mulia dan jauh lebih mulia daripada orang yang tak keluarkan zakat. Ada orang yang keluarkan zakat kemudian sedekah, itu benda yang baik. Zakat itu lebih mulia daripada sedekah. Namun ada orang pilih untuk hidup zuhud seperti Nabi SAW. Nabi tak keluarkan zakat. Zakat mal. Tapi Nabi SAW tidak simpan semua harta. Tatkala Nabi datang harta rampasan perang dan diberikan 1/5 pada Nabi, semua sekali Nabi edarkan kepada orang-orang yang memerlukan. Itulah sifat Nabi SAW, dan Nabi tak simpan harta lebih di atas rumahnya. Malah kadang-kadang dapur Nabi SAW Nabi tidak masak. Rumah Nabi tidak ada asap, tidak berasap selama beberapa hari, seperti mana diterangkan oleh isteri-isteri Rasulullah SAW. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang menjaga faraj mereka, menjaga kemaluan mereka, dan Nabi lah atau menjaga kehormatan mereka. Nabi lah orang yang paling aula terhadap sifat tersebut. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Tuan-tuan boleh baca sampai akhir ayat. Semua sifat-sifat ini wujud pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat-sifat ini disifatkan kepada orang beriman, dan pemimpin orang beriman dan orang yang paling aula sekali disifatkan sifat keimanan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian berkaitan dengan sifat ini juga, Nabi SAW hidup Nabi bersama dengan ramai sahabat. Hidup Nabi di luar, di dalam, dan tidak ada yang lebih kenal tentang sifat Nabi lebih daripada orang yang hidup bersama Nabi. Isteri-isteri Nabi, isteri Nabi SAW iktiraf Nabi SAW. Nabi kata Aisyah, ma daraba Rasulullah SAW biyadihi syai'an qat. Aisyah kata Nabi SAW tak pernah pukul dengan tangannya seorang sekalipun. Nabi Aisyah tak pernah nampak Nabi pukul seseorang. Lamra'atan, seorang perempuan pun tak pernah. Wala khadiman, seorang khadam pun Nabi tak pernah. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika Nabi berjihad fi sabilillah. Waktu perang lain hukumnya. Sifatnya mulia Nabi diiktiraf oleh isteri Nabi SAW. Kita bapa-bapa sekalian, pernah atau tidak tuan-tuan tersalah pukul isteri, tersilap, terlupa? Bertaubatlah. Kerana sifat itu bukan sifat Nabi SAW.
pernah ke tidak kita pukul anak kita dengan kadar yang bukan seperti yang dibenarkan oleh syarak. Suatu pilihan yang terbaik. Kalau kita mampu tak pukul dan mampu sampaikan mesej seperti mana yang Nabi SAW perintahkan, yang Nabi lakukan, itu yang terbaik. Walaupun Nabi membenarkan penggunaan rotan, tapi hendaklah digunakan dengan kadar yang mana Nabi SAW sebutkan. Kadar bila perintah apa yang larangan kesalahan tersebut berkaitan dengan kesalahan bukan urusan yang besar, urusan yang tak nak solat selepas umur 10 tahun dan sudah bertahun-tahun diajarkan dan memang tak gerak kecuali dengan rotan, baru rotan. Bukan kita menggunakan rotan sebagai satu perkara asas dalam pendidikan. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi tak pernah pukul siapa sekalipun dengan tangannya, sama ada seorang perempuan ataupun seorang khadam, kecuali Nabi ketika berjihad fi sabilillah. Wala nila minhu syai'un qad fayantaqimu min sahibihi. Dan tak ada orang yang pernah menzalimi Nabi kemudian Nabi nak berdendam dengannya. Illa ayyuntahaka syai'un min maharibillahi ta'ala fayantaqim lillah. Kecuali apabila seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, maka Nabi SAW pun berdendam dengan dia kerana Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi membalas kesalahan mereka apabila mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu isteri Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup dengan Nabi selama 10 tahun, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi khadam Nabi secara reda. Datang kepada Nabi jadi khadam, hidup dengan Nabi selama 10 tahun. Tak pernah berpisah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada urusan-urusan yang sangat personal. Anas radhiyallahu anhu, apa kata Anas? Anas berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Kana yaqulu 'inda al-ma'tabah ma lahu tariba jabnaih atau ma lahu tariba jabainuh. Ma lahu tariba jabinuh." Tak salah saya. Ini yang disebutkan dalam kitab asal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bukanlah seorang yang fahish. Seorang yang fahish artinya yang kelakuannya buruk. Wala la'anan, dan juga lidah Nabi juga tidak pernah melaknat siapa. Wala sabbaban, tak pernah kutuk siapa. Kana yaqul indal ma'tabah, Nabi hanya berkata ketika suatu perkara orang salah lakukan satu benda, Nabi kata ma lahu tariba jabainuh atau jabinuh. Kalau ikut pada sini baris yang ada pada kitab asal saya, kitab ni tulis jabainuh, tapi saya rasa jabinuh. Maknanya seperti mana yang disebutkan oleh pentahqiq, dia kata ini merupakan kalimah Arab yang disebutkan orang Arab menggunakan lafaz ini untuk menyatakan doa kebaikan. Kalau bahasa Melayu kita, kalau orang buat salah, kita sebut apa? Bertuah anak ni. Jadi bertuah itu, lafaz orang Melayu gunakan untuk menyatakan kebaikan kepada seseorang. Nabi SAW, ketika seorang buat salah, Nabi tak sebut banyak. Nabi sebut, ma lahu tariba jabinuh atau jabanaih, itu pada atau jabaihi. Saya rasa insyaAllah akan datang saya akan rujuk semua daripada hadis ni. Tapi disebutkan sini maknanya seorang malahu tariba jabinuh. Itu yang zahir pada saya makna kalimah ini, kerana ikut pada syarah yang bawah seperti maknanya jabin. Jadi yang penting lafaz ini lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk mendoakan kebaikan seseorang. Jadi bila orang buat salah, Nabi nak tegur, Nabi kata malahu tariba jabinuh. Nabi kata bahasa kita kata bertuahnya kamu. Itulah dia lafaz yang paling bila Nabi marah sekalipun Nabi hanya mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian kata Syekh, hadza ghaidun min faidin min akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hanyalah sebahagian daripada akhlak yang sedikit daripada kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak, dan kita tamatkan sampai sini dulu. Kita sampai 4.30 sebenarnya. Jadi baki 7 minit saya tunggu
komen daripada tuan-tuan dan puan, soalan atau sebagainya, sama ada boleh bertulis ataupun dengan suara, dipersilakan insya-Allah. Betul Ada saya siapa? Yusuf? Sampai 4.30 Boleh, betul tak, Yusuf? boleh. Boleh bertanya soalan, tuan-tuan dan puan ada soalan boleh tanya pada Ustaz Syafiq, ambil kesempatan. Boleh unmute sendiri. Ada soalan? Pertanyaan? Kalau tak boleh secara verbal, boleh secara bertulis boleh. Boleh dekat chat tu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kalau merujuk pada nota yang bahagian awal tu, Al-Ubudiyah tu kan, banyak yang Ustaz ambil yang macam Allah memuji hamba-hamba Nabi, maaf, Allah memuji Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Adakah itu maksudnya, sebab saya nak betulkan pemahaman saya, adakah itu maksudnya Allah puji Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, maksudnya pujian-pujian itu juga adalah pujian untuk Nabi Muhammad? Betul tak pemahaman saya, Ustaz? Ya. Tidak ada hamba yang paling sempurna dalam ayat lain Nabi kata, aku adalah manusia, aku adalah penghulu pada manusia. Dan manusia yang paling sempurna adalah yang disifatkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam poin yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, sebenarnya ada 3 poin tu. Pertama, Allah penulis nak terangkan sebenarnya ini daripada kitab asalnya. Nota ini diambil daripada kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Syekh Abdul Rahman Al-Hausawi. Beliau tu dia kata, malaikat ketika jadi mulia Allah sifatkan sebagai hamba. Nabi Muhammad juga disifatkan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ketika Isra dan Mi'raj. Kemudian di nota kaki beliau sebutkan bahawa begitu juga rasul-rasul yang lain dipuji dengan sifat hamba ketika Allah ingin memuji Nabi SAW. Jadi pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi yang lain itu merupakan pujian Allah dengan menyebutkan sifat penghambaan. Namun Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling layak, yang paling sempurna kerana Nabi adalah penghulu segala Nabi dan Rasul, penghulu segala manusia di dunia dan di akhirat. Dan Nabi SAW, Allah sebutkan sifat, ketika Allah sebutkan Nabi sebagai hambanya, ketika mukjizat yang paling besar yang ada pada Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh siapa-siapa sekalipun, iaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Ketika Isra, Allah puji Nabi dengan Subhanallazi asra bi 'abdihi, dan ketika Mi'raj juga Allah SWT puji Nabi dengan sifat yang sama. Jadi sebenarnya tiga poin situ. Allah Subhanahu 3 poin, Allah puji malaikat dengan hambanya. Itu satu part. Ada banyak ayat Al-Quran yang Allah terangkan malaikat adalah hamba Allah. Kemudian part yang kedua, Allah puji Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya. Inilah dia tajuk utama kita sebenarnya. Dan yang ketiga merupakan nota tambahan adalah Allah juga memuji nabi-nabi lain dengan kehambaannya sebagaimana Allah puji Nabi SAW. Nanti dalam buku ni, lepas kita baca ke depan nanti puan, akan jumpa pada tajuk kedua yang mungkin dalam ambil masa lah dalam siri yang ke-15 mungkin. Tajuk yang kedua berkaitan dengan apa lebihnya Nabi SAW ke atas nabi-nabi yang lain seperti mana yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi walaupun Nabi SAW sebagai Allah puji sebagai hamba, nabi-nabi yang lain juga sebagai hamba Allah, namun ada lebihnya Nabi Muhammad terhadap nabi-nabi yang lain sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim. Jelas puan insya-Allah? Semoga terjawab. Okey, jelas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Ustaz, silakan. Ya, Ustaz, penghambaan malaikat itu tidak ada pilihan. Maknanya apa yang diperintah kepada Allah itu diorang turuti. Walhal penghambaan manusia ini ada pilihan. Nak ikut cara Allah atau mengikut nafsu kita, ya. Jadi apakah peringkat kehambaan manusia as opposite to the malaikat? Okey. Masalah ini dibincangkan oleh ulama secara detail. Adakah malaikat ada pilihan atau tidak? Rajihnya malaikat ada pilihan. Namun malaikat memilih untuk menjadi hamba Allah SWT dan mereka
makhluk yang tidak ada nafsu. Tidak ada nafsu tidak bererti tidak penat. Malaikat penat, letih. Malaikat juga merasa takut kepada Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan bahawa malaikat-malaikat itu merasa gerun dan takut, gementar tatkala Allah berbicara. Allah ingin turunkan wahyu sampai mereka jatuh jadi pengsan. Mereka juga memiliki hati, mereka juga memiliki sayap, mereka memiliki tugas-tugas. Malaikat juga mempunyai sifat lelah dan letih. Cuma mereka memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat juga ada keinginan untuk bercakap ataupun diam, tapi mereka memilih untuk tidak bercakap kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Mereka ada pilihan untuk melakukan amalan. Jadi dalam bab pilihan, hakikatnya malaikat mempunyai pilihan. Itu zahirnya. Namun mereka jadi hamba yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka taat apa yang diperintahkan kepada mereka. Bila artinya perintah, mereka taat, artinya mereka ada pilihan sebenarnya, tapi Allah ciptakan mereka. Lebihnya manusia ini, manusia bukan sahaja ada ikhtiar, manusia juga diuji dengan adanya nafsu dan adanya syaitan yang sebagai musuh. Jadi tahap penghambaan manusia itu, sebab ada ulama kata manusia bila dia sempurna, dia lebih sempurna daripada malaikat. Sebab dia ada nafsu dan ada syaitan. Ada nafsu dan ada syaitan. Sebagai ulama kata, itu bukan jadi ukuran sahaja. Malaikat mereka tidak ada nafsu dan tidak ada syaitan yang ganggu mereka. Namun keletihan mereka yang berterusan, yang tidak diselangi dengan sebarang perkara lara, itu juga satu perkara yang perlu dilihat. Jadi kalau lihat daripada pandangan ulama, ada dua kaul. Sebagian ulama kata Nabi SAW dan bandingan makhluk yang paling baik itu hanya berada di kalangan manusia. Ada yang mengatakan bahawa manusia yang sempurna itu lebih mulia daripada malaikat. Itulah pandangan jumhur ulama. Jadi kedua-dua pandangan wujud. Jadi kalau kita nak kata manusia itu lebih susah untuk beribadah banding malaikat, ya. Tapi kalau kita nak kata manusia yang soleh lebih baik daripada malaikat, itu merupakan masalah khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata malaikat tetap hamba Allah yang dimuliakan dan kita tak boleh bandingkan. Ada yang kata malaikat adalah hamba yang mulia, namun manusia menjadi lebih mulia sekiranya dia taat kepada Allah, dan kalau dia tak taat, dia adalah manusia yang hina, seperti mana ayat watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Jadi untuk menjawab soalan tadi, ada apa yang Puan Hanis utarakan tadi adalah masalah khilaf di kalangan ulama dalam menetapkan perkara tersebut, dan ianya masalah yang tidak melibatkan masalah amalan. Dia melibatkan tentang cara menilai malaikat tersebut, adakah lebih daripada nabi-nabi ataupun rasul dan sebagainya. Itu masalah yang khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata Nabi dan Rasul lebih mulia daripada malaikat. Ada ulama kata Nabi dan Rasul tidak dibandingkan dengan malaikat. Dan semua mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang mulia. Itu sepakat ulama. Cuma siapa lebih mulia itu ada khilaf antara ulama. Ada yang kata jangan bandingkan. Ada yang kata manusia yang mulia itu, iaitu Nabi Muhammad lebih mulia daripada seluruh makhluk. Artinya Nabi-Nabi yang lain juga lebih mulia daripada semua malaikat sebagainya. Itu ada kaul di kalangan ulama. Cuma Nabi SAW secara spesifik, Nabi SAW ada kelebihan spesifik. Nabi itu penghulu seluruh makhluk. Itu untuk Nabi SAW. Namun atas dasar malaikat ataupun manusia, itu khilaf. Manusia yang sempurna tidak semestinya lebih mulia daripada malaikat, kerana masalah itu masalah yang zanniyah, yang masih lagi perlu pada kajian dan perbincangan. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak saya tambah soal? Silakan tuan, silakan puan. Ya. Jadi kalau dikatakan malaikat itu tidak membantah kepada suruhan Allah, bila dijadikan Nabi Adam, Ya, saya. kenapakah malaikat tu katakan Allah akan membuat satu makhluk yang akan menjadi khalifah. Ya, saya. Jadi dia soal balik kepada Allah, malaikat, adakah Allah akan menciptakan manusia yang akan mentumpah darah dan bagi chaotic bagi dunia nanti. Ya. Jadi ada balah soal balik kepada Allah. Bukanlah dia turut
begitu saja. Okey, terima kasih. Malaikat itulah dalil bahawa malaikat mempunyai pilihan. Tapi mereka tidak membantah. Kerana membantah apabila Allah menetapkan satu perkara, malaikat membantah itu satu bantahan. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala wa idz qala rabbuka lil malaikah, Allah bercakap dengan malaikat dan Allah nak minta pandangan malaikat. Tujuannya apa? Untuk menzahirkan kemuliaan manusia. Tujuannya ayat itu bukan nak cerita malaikat. Ketika seseorang itu bercakap atas dasar dibenarkan dan diminta untuk keluarkan pandangan, itu tidak membantah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin ciptakan manusia, Allah zahirkan kehendak Allah itu kepada malaikat. Allah beritahu pada malaikat, Allah berkata tatkala wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha dan sebagainya. Itu merupakan perbualan antara Allah Subhanahu dengan malaikat, dan malaikat tidak bertujuan untuk membantah atau tidak bertujuan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Malaikat hanya bercakap berdasarkan kepada pengalaman makhluk yang ada sebelumnya di bumi yang membuat kerosakan. Jadi Allah ciptakan manusia dengan tujuan jadi khalifah, iaitu tujuan untuk jadi hamba yang memakmurkan dunia dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat bila diminta kepada mereka untuk pada mereka terhadap makhluk yang baru, malaikat berkata dengan pandangan mereka, kami ni makhluk kamu yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau inginkan ketaatan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sesuatu yang lebih daripada pemahaman malaikat. Allah beritahu bahawa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ada satu benda lagi, aku tahu satu tujuan yang lain yang aku ingin lakukan yang mana kalian tidak mengetahuinya. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah ciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan Nabi Adam dengan beberapa ilmu yang tidak ada pada malaikat, iaitu ajarkan pelbagai bahasa yang malaikat tak pernah dengar sebelumnya. Malaikat ajarkan nama-nama objek-objek yang ada di syurga dan ada di objek yang ada. Dia mengajarkan al-asma' wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan semua sekali pada Nabi Adam alaihissalam. Lepas tu Allah tanya, baru Allah beritahu pada malaikat. Allah tanya balik, Allah kata pada malaikat kata, cuba kamu terangkan pada kami, terangkan pada aku. Qala ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin. Cuba terangkan, dia ni yang kamu sifatkan sebagai ada nafsu yang mungkin lakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia ada kelebihan yang lain. Allah berikan dia akal, kemampuan untuk memilih, kemampuan untuk mengetahui kebenaran, kemampuan. Allah ciptakan fitrah yang cintakan kebenaran. Di samping ada perkara yang lain, Allah berikan kelebihan yang lain. Antaranya adalah ilmu-ilmu yang Allah berikan pada Adam yang dinamakan sebagai asma, yang ulama khilaf banyak tentang mana asma. Tapi yang penting Allah kata, kalau kamu dakwa in kuntum sadiqin, cuba kamu dakwaan kamu betul bahawa dia ni makhluk yang tidak ada, kalaulah kamu lebih baik pada dia, cuba buktikan bahawa kamu tahu sebut semua asma yang diberikan pada Adam. Malaikat bila Allah kata begitu, apa mereka kata? Mereka kata qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat menjawab, maha suci Allah. Maha suci Allah artinya apa? Bukan itu. Kenapa sebut maha suci Allah? Bila mereka khawatirkan apa yang mereka sebutkan tadi sebagai bantahan. Hakikatnya mereka tidak membantah. Mereka subhanak, maha suci Allah. Ya, kami sangat puji Allah, kami muliakan Allah, kami tak bantah dan sebagainya. Itu hanyalah menyatakan pandangan la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami mana ada ilmu, kami tidak mempunyai ilmu kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Jadi kalau kamu ajarkan kepada Adam satu kelebihan, itu adalah hakmu dan itu adalah apa yang kamu kehendaki. Kamu cipta sesuatu apa kamu kehendaki dan kamu pilih siapa yang Allah kehendaki di kalangan makhluknya. Innaka antal alimul hakim, dan kamu maha mengetahui terhadap perbuatan kamu dan maha hikmah dalam segala tindak tanduk kamu. Jadi ayat ini ia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berita Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejadian awal manusia. Kejadian awal bukan berkaitan dengan hukum syarak. Kalau Allah perintahkan, pasti mereka tidak taat. Betul, wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi ayat ini cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala zahirkan dan Allah minta pandangan malaikat untuk berbicara. Jelas, Puan? Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Kita ada soalan di
chat. Sekejap. Okey, ada yang undur diri berkongsi terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi alhamdulillah sampai sini saja. Okay. Jadi tidak ada soalan, yang ada adalah ucapan terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. InsyaAllah pada kelas akan datang. Kelas akan datang pada hari Selasa depan insyaAllah pukul 3. Kita ajak kawan-kawan kita datang lagi. Dan saya ucap terima kasih kepada ramai di kalangan sebahagian ada asatizah yang ikut, ustaz-ustaz yang ikut. Terima kasih ustaz-ustaz. Anda nampak beberapa nama ustaz-ustaz yang hadir. Kehadiran antum sebenarnya menggerunkan anak yang mengajar ini. Ada ustaz yang hadir, ada ustazah yang hadir, dan ada anti-anti terutama daripada Masjid Syafi'i. Terima kasih banyak-banyak anak syairkan di Masjid Syafi'i dan juga satu grup di grup anak. Jadi terima kasih kepada antum sekalian yang hadir dalam kuliah ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan telah memberikan semangat kepada kami yang mengajar ni, dan semoga dengan kehadiran tuan-tuan menjadi sebab kepada berterusannya majlis ilmu, dan semoga Allah SWT balas kebaikan kepada antum sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur, dan secara spesifiknya kepada Al-Fadil Ustazana Ustaz Yusuf Al-Arba'in, Safi Yusuf, dan semoga Allah SWT berikan rahmat pada antum sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kepada tuan-tuan dan puan ya, sebelum kita tutup, kalau ada apa-apa ingin mengikuti kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia, boleh ikuti Telegram yang dipaparkan di bahagian chat tu. Nah, insya-Allah. Jadi besok kita ada kelas pagi, ada 2 kelas, pagi jam 9.30 dan juga pada kelas petang pukul 2.30 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada minggu depan. Jazakumullah khairan katsira Ustaz Syafiq. Hayakumullah. Jadi kita tangguhkan sebab asar pun dah masuk. Subhanallah wa bihamdihi wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.